Dari hamparan laut membiru hingga ke daratan nan indah, negeri Sabah sememangnya mempunyai pesona tersendiri. Negeri yang memiliki lebih daripada 32 etnik ini mewah dengan khazanah tinggalan nenek moyang yang sangat unik dan berharga. Kewujudan pelbagai menjadikan Sabah salah sebuah negeri yang kaya dengan kepelbagaian kraft tangan, sehinggakan setiap daerah memiliki variasi produk kraft. Kampung Batu Lunguyan, Suk, terletak kira-kira 60 km dari Pekan Keningau. Di kampung ini, wanita mengusahakan kraft tangan anyaman buluh untuk kelangsungan hidup. Namun tinggal nun jauh di sana merupakan cabaran utama yang dihadapi untuk memasarkan hasil kraft tangan mereka. Kalau dulu kita punya jalan jauh, kita mau kasih kenal produk kita, tiada yang kenal kita punya produk, melainkan orang yang dari jauh datang di sini. Tapi dalam setahun, 1 orang, 2 orang saja yang datang begitu. Itulah cabaran. Emily Janabel, atau lebih mesra disapa Emily, merupakan salah seorang penduduk kampung yang giat menghasilkan produk kraft tangan berasaskan anyaman buluh. Kita guna material yang paling banyak di sini, bahan asas kami ialah anyaman buluh. Kenapa anyaman buluh? Sebab anyaman buluh itu ada di sekitar kampung. Penglibatan Emily ke dalam dunia anyaman tradisional bukanlah sesuatu yang mengejutkan, kerana ibu dan neneknya juga merupakan penganyam. Pada tahun 1997, tatkala rakan-rakannya sibuk mencari pekerjaan di bandar, Emily memilih untuk tinggal di kampung bagi membantu ibunya menyiapkan tempahan anyaman bakul. Benarlah kata pepatah, ke mana tumpah kuahnya kalau tidak ke nasi. Dulu zaman kanak-kanak saya ialah kita ada nenek yang buat anyaman bulu, iaitu dia buat produk sirung. Jadi saya punya nenek itu dia selalu buat kraft, dia buat itu sirung, tampi padi, dan di sanalah saya sudah mula terdedah dengan anyaman bulu dan kraft. Amat tu yang cantik. Iyalah, inilah sebilang. Menurut wanita berketurunan Dusun Minokok ini, pemilihan bambu memainkan peranan penting untuk menentukan ketahanan sesebuah produk kraft tangan yang dihasilkan. Untuk hasilkan anyaman ni, kita kena masuk hutan dulu. Kita tengok di mana bambu yang sesuai untuk kita proses. Kita akan tebang mana yang sesuai. Lepas tu kita bawa di sungai, kita buang dia punya miang, kita kasih bersih, kita potong-potong. Lepas tu bila sudah bersih baru kita siap bawa untuk ke bengkel, dan di sinilah tempat untuk kita buat proses mengikis, kita buat proses mewarna dan proses untuk menghasilkan bilah anyaman bulu yang sangat nipis dengan teliti. Menghasilkan kraft tangan anyaman buluh nampak mudah, namun memerlukan ketekunan dan kesungguhan, kerana sedikit kesilapan akan mencacatkan kekemasan anyaman. Tempoh yang diambil untuk menghasilkan sesuatu produk bergantung kepada rekaan serta bahan yang digunakan. Kadangkala ia mengambil masa seminggu dan kadangkala memakan masa sehingga sebulan atau lebih. Setiap produk mempunyai pelbagai motif tradisional yang digabungkan dengan motif moden seperti fashion, cunda hati dan hiasan. Terdapat juga rekaan produk diinspirasikan daripada alat tradisional seperti beg tikalis yang diilhamkan daripada alat tampi padi kaum Murut. Untuk dari segi desain pula, kita sentiasa belajar. Tapi orang anggap yang macam orang kampung, kau tidak akan boleh buat desain-desain yang cantik begitu. Tapi oleh kerana saya macam sentiasa semangat, saya sentiasa macam cari jalan, apa lagi yang mau buat, apa lagi yang mau buat. Saya rajin untuk belajar macam
apa lagi inovasi, selalu bertanya, dan bila kita tanya, di sana orang akan datang untuk bantu kita. Perbadanan Kraft Tangan Malaysia merupakan antara pihak yang berperanan penting dalam membantu perkembangan kerjaya Emily. Kraft Tangan Malaysia, dorang ajar datang di sini buat makmal, macam mana kita mau buat desain baru, macam mana supaya produk kita ini sampai ke peringkat internasional, dari segi desain, gabungan-gabungan warna. Produk kraft tangan yang dihasilkan sepatutnya diinovasikan agar dapat memenuhi selera pembeli. Kraft tangan yang dihasilkan oleh Emily mempunyai nilai komersial yang sangat tinggi. Penghasilannya bukan lagi biasa-biasa, malah telah mencapai standard yang dibanggakan. Bagi Emily, ilmu seharusnya dikongsi bersama-sama penduduk kampung yang lain. Macam saya di sini, di kampung, saya tidak fokus kepada diri sendiri. Sebab kraft ini berbeza daripada macam perniagaan yang lain. Saya buat perniagaan ini ialah fokus kepada bersama komuniti dengan ikhlas untuk memberi tunjuk ajar kepada orang kampung. Kita tidak minta bayar, kita panggil diorang macam mana kita mau buat produk, macam mana mau menghasilkan kraft tangan. Keunikan kraft tangan anyaman buluh serta nilai kualiti yang tinggi dalam penghasilannya telah menjadikan produk ini sebagai produk identiti setempat yang amat terkenal di negeri Sabah. Projek Kraft Komunitiku atau KKK merupakan inisiatif dan usaha kraft tangan Malaysia untuk memperkasa komuniti kraft di satu-satu kawasan atau daerah. Projek ini memfokuskan kepada pemantapan keusahawanan komuniti kraft melalui kemahiran dalam penghasilan, pengeluaran dan pemasaran produk kraft yang mampu meningkatkan pendapatan utama atau sampingan dan taraf hidup sesebuah komuniti. Emily merupakan ikon usahawan kraft komunitiku yang banyak membantu komuniti setempat dalam pembangunan kraft anyaman buluh, khususnya di kampung Batu Lunguyan. Apa yang saya boleh bantu ialah kemahiran. Kemahiran kita bagi kepada ibu-ibu, kita bagi kelas diorang macam dari A to Z. Maksud dia dari produk yang kecil hinggalah produk yang siap macam bag, semua begitu. Jadi bila diorang sudah pandai, diorang boleh sudah macam saya dapat tempahan, saya akan kasih salur. Kita ada beg tempahan begini per square per 1,000. So di sana saya akan ambil itu tempahan dan saya akan salur kepada komuniti. Bagi penduduk kampung Batu Lunguyan, warisan tradisi anyaman buluh amat penting, bukan sahaja kerana ia adalah peninggalan nenek moyang mereka, malah kemahiran tersebut boleh menjana nafkah bagi segelintir isi rumah. Sehingga kini, mereka boleh meraih pendapatan antara RM500 hingga RM10,000 sebulan, bergantung pada tahap keterlibatan sama ada secara sambilan atau sepenuh masa. Mayres Saperlin antara wanita yang bergiat aktif dalam pembuatan kraft tangan buluh. Saya berkecimpung dalam bidang kraft tangan bambu sejak dari umur 10 tahun begitulah. Saya mula kenal ini kraft tangan bambu melalui Emily juga. Sama seperti Emily, Mayres memiliki asas anyaman secara tradisional. Namun bagi Mayres, kemahiran tersebut seharusnya dikembangkan agar mampu menjana lebih banyak keuntungan. Selepas beberapa lama saya mengikuti Emily, banyak manfaat yang saya dapat. Contohnya belajar macam mana buat produk. Emily mengajar juga cara menjahit,
menjahit produk dan mengajar macam mana membuat pattern untuk buat satu produk. Selain memperolehi pelbagai teknik daripada Emily, Mayuras turut berpeluang mendapat pendarahan apabila sering mengikuti Emily menyertai pelbagai pameran kraft. Selain Mayuras, Zaimi Laitang juga turut bergiat aktif dalam menghasilkan produk anyaman bulu. Saya mula berkecimpung bidang kraft tangan ini pada tahun 2013 sampai sekarang. Dan sekarang macam saya lebih aktif lah, ikut-ikut Emily buat kraft tangan. Sampai saya dapat jadi pendemo di HKK pada tahun 2022 gitu. Dari sana saya dapat banyak pengalaman. Walaupun bukan dilahirkan dalam komuniti anyaman buluh, wanita yang berhijrah dari kampung Bolotikon Papar ke kampung Batu Lunguyan ini tetap bersyukur kerana mendapat tunjuk ajar daripada Emily. Dia banyak membantu saya dalam kalau dia mau ajar kraft tangan. Oke Zai, kalau kau mau buat kraft di sini, saya ajar gitu. Saya datanglah pergi rumah dia buat kraft, dia ajar buat desain. Satu-satulah macam kalau menggam, oke saya fokus menggam, begitu menggunting, fokus menggunting. Benarlah kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Berkat usaha yang tidak pernah kenal erti lelah dan juga tunjuk ajar yang diberikan oleh Emily dalam menghasilkan kraft tangan, Zaimi berjaya menjana pendapatan yang lebih lumayan. Dari segi pendapatan bulanan, boleh dikatakan banyaklah pendapatan bulanan saya ini. Saya dapat membantu ahli keluarga saya dapat beli kereta dengan hasil buat kraft tangan saya sendiri. Emily Janabal, serikandi desa yang tidak memilih untuk pasrah, jauh sekali untuk menyerah. Sehingga kini, Emily telah menerajui Kelarai Kraft Tangan Batu Lunguyan yang menjadi tempat untuk menjual kraft tangan yang dihasilkan oleh komunitinya. I've known Emilia's shop since before the pandemic already. So I had a project at SK Batu Lunguyan. So after I finished my project, so I happened to drive out and I happened to see her shop, and I got really, really curious because I happen to love handicraft. I really like handicraft really very much. Audrey Fong antara peminat produk kraft tangan yang dihasilkan oleh komuniti kraft kampung Batu Lunguyan. Menurut Audrey, produk yang dihasilkan sangat unik, menarik dan kemas sehingga sukar untuk membuat pilihan. Now that I'm here, I'm really glad because I actually ordered four bags and I decided to do this within like 10 to 15 minutes. So, this is really, really very, very nice. Kalau ini dia untuk pergi kebun supaya tidak kena matahari. Dia tidak boleh kasih air. Boleh? Dia tidak jatuh. Dia sepertinya ada tali juga di sini. Oh iya. Mengetahui bahawa Emily memberi peluang kepada penduduk setempat untuk mencana pendapatan harian melalui jualan kraft tangan, Audrey nekat untuk terus menyokong produk kraft tangan yang dihasilkan. I just love our handicrafts. I'm not very knowledgeable about all of them, but I can recognize good workmanship, and she definitely has it here. Alright, she definitely has very fine workmanship, and I really like the idea that she is supporting her community. Penglibatan Emily dalam seni kraft tangan selama hampir 3 dekad telah menempah pelbagai kejayaan.
Emily pernah diiktiraf oleh Kraftangan Malaysia melalui anugerah usahawan Kraf Muda pada tahun 2018. Anugerah Usahawan Kraf Muda merupakan satu pengiktirafan khas kepada usahawan kraf berumur 40 tahun ke bawah melalui pencapaian cemerlang dan keterlibatan secara aktif di dalam pembangunan industri kraf negara. Seterusnya, projek Kraf Keningau meraih pengiktirafan tertinggi apabila dianugerahkan Village of the Year 2019 oleh Anugerah Kraf Antarabangsa ICA ketiga di GMR Eurocity, New Delhi pada 7 Disember 2019. Pencapaian yang membanggakan ini menunjukkan bahawa pelaksanaan projek Kraf Komunitiku di Kampung Batu Lunguyan telah berjaya membantu menaikkan produk kraf tangan, anyaman buluh dan komuniti kraf di daerah Keningau ke peringkat antarabangsa. Untuk kita punya komuniti juga, kita ada tubuhkan satu koperasi. Koperasi ini dia boleh membantu memajukan semua golongan ahli-ahli ataupun anggota, di mana sudah terbukti bila kita buat koperasi, macam kita buat kertas kerja untuk mendapatkan dana, dan koperasi kami berjaya dapat dana 1 juta untuk buat bangunan, membeli kenderaan dan untuk pengurusan koperasi. Itu kita dapat dari Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Selain itu, Emily dianugerahkan Kraf Champion 2023. Anugerah ini merupakan inisiatif Kraftangan Malaysia yang diwujudkan bagi mengangkat usahawan kraf yang berjaya menggerak dan memajukan komuniti kraf setempat ke tahap yang lebih tinggi. Setiap kali ikut pertandingan kita dapat johan, kita mesti ada tempat. Di Sabah kita ikut, kita mesti jadi johan. Jadi terus kita keluar kepada pergi di peringkat kebangsaan. Juga produk kita pun mendapat tempat produk terbaik. Dan bila kita dapat produk pengiktirafan begitu, saya sangat bangga sebab orang kampung boleh bersaing ke peringkat kebangsaan. Itu yang macam, ya kita orang kampung pun kita dapat buat. Tahun 2023 juga menyaksikan Emily meraih anugerah antarabangsa, iaitu Lifetime Achievement dalam International Craft Awards 2023 di New Delhi, India. International Craft Awards 2023, anjuran Craft Village ini merupakan pelantar untuk mengiktiraf sumbangan individu, tukang craft, artisan, pereka dan organisasi dari seluruh dunia dalam pembangunan inklusif serta kelestarian sektor craft. Terbaru, Emily berjaya menerima pengiktirafan 4 bintang bagi pengelasan industri kraf Malaysia. Pengiktirafan tersebut membuktikan kraf tangan yang dihasilkan memenuhi standard yang terbaik. Tangan yang menghayun buayan sememangnya tersirat kewibawaan yang luar biasa. Material yang ada dalam jadi saya coba ini saya rasa bagus sama yang satu masa pertama. Emily berjaya melonjakkan martabat seni kraf pribumi bukan lagi sekadar identiti sosio-budaya, bahkan juga sebagai alat untuk melestarikan sistem ekonomi akar umbi bagi mengubah naratif kehidupan sebuah komuniti terpinggir. Macam masa sekarang ini memang susah untuk mencari pendapatan. Kalau pergi luar memang tinggi dia punya gaji, tapi banyak mau bayar, contoh sewa rumah, bayar bil atau makan hari-hari. Tapi kalau kita diam di kampung buat kraf tangan, mungkin kita kurang budget bahagian sewa rumah, macam itulah. Jadi kita lebih kepada membuat kraf tangan ataupun di samping keluarga begitu. I think all things in Sabah is like that. Hidden gems, I would like to call it, all right? But it's really, if you ever go to number one, all right? Even if you're curious, and I really recommend that you'd like to come by and purchase one of these one. I think it's really good that we continue to support our community, because if we don't, then it's going to be gone, and there's none like this in all around the world. I mean, I'm very proud of all my handicrafts, because it really represents a lot of our cultures. Untuk
golongan muda, saya berharap macam ya kita sentiasa macam mahu belajar. Akademik itu sangat penting, tapi kemahiran itu juga perlu ada untuk siapa sahaja supaya kita dapat macam kalau kraft tangan lah, dia dapat meneruskan kita punya warisan turun-temurun. Sebab kalau kita tidak belajar, ini kita punya warisan kraft ini akan hilang di masa akan datang.